Hi everyone. I'm Yvette of SSIS team to present you a recipe compilation. Please subscribe, share and like our channel. Our friend, Salbis will now be with you. Terima kasih. Terima kasih Yvette. Di dalam video kali ini, kami bawakan 6 resepi untuk anda pelajari dan cuba di rumah. Kesemua resepi ini berasal dari Sarawak. Menu kita yang pertama adalah salad timun santan. Ia boleh diratah begitu saja ataupun dimakan bersama dengan nasi. Sangat sihat, sedap dan ringkas. Bahan-bahannya adalah 3 sudu besar udang kering, 1 genggam tauge, 1 batang timun jepun, 2 biji tomato, setengah cawan santan dan 2 biji cili padi. Jika tak sukakan pedas, boleh gunakan cili besar. Kita sediakan kuah salad terlebih dahulu. Tumbuk cili padi menggunakan lesung batu ataupun mesin pengisar. Tumbukkan sehingga lumat. Kemudian kita masukkan udang kering dan tumbukkan juga sehingga lumat. Kita masukkan bahan yang seterusnya iaitu santan. Untuk kuantiti santan ini, jangan masukkan sekaligus. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Akhir sekali, masukkan serbuk perisa. Beginilah konsistensi yang kita mahukan. Tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Seterusnya, kita siapkan pula sayur-sayuran. Celurkan tauge di dalam air panas selama 2 saat sahaja. Kita mahu mengekalkan kerangupan tauge. Untuk timun pula, kita hiriskan nipis-nipis. Begitu juga dengan buah tomato. Setelah itu, kita susunkan sayuran di atas pinggan. Sekarang bolehlah kita tuangkan kuah di atas sayur-sayuran. Salad timun santan dah siap. Menu kita yang seterusnya adalah pai Maggi Mee. Kami akan tunjukkan salah satu cara untuk mempelbagaikan masakan mi Maggi. Bahan-bahannya: 1 paket mi segera Maggi perisa kari, setengah paket serbuk perisa mi segera, 500 ml air, 2 biji cili padi, sedikit daun sup dan daun bawang, 2 biji telur, 1 sudu besar keju mozzarella, 1 sudu besar margarin ataupun mentega. Bahan yang terakhir adalah sos cili. Panaskan kuali dan didihkan air. Tunggu sehingga air menggelegak.
Kemudian masukkan setengah paket serbuk perisa kari. Setelah itu boleh masukkan mi segera. Mi ini hanya dimasak untuk 1 minit sahaja. Toskan mi sehingga kering. Sediakan 1 mangkuk besar. Pecahkan telur di dalam mangkuk, kemudian kita kacaukan sedikit telur. Hiris halus daun sup dan daun bawang. Kemudian kita campurkan bersama telur. Potong kecil-kecil cili padi, kemudian kita masukkan di dalam mangkuk. Tambahkan pula keju mozzarella. Gaulkan sebati semua bahan-bahan, kemudian bolehlah kita masukkan mi segera. Pastikan mi disaluti dengan kesemua bahan-bahan. Setelah siap, bolehlah kita mula menggoreng. Panaskan kuali di atas api sederhana. Masukkan pula margarin. Biarkan margarin cair sepenuhnya, kemudian kita ratakan margarin ke seluruh kuali. Bolehlah kita letakkan adunan di atas kuali. Kita gorengkan adunan ini sehingga sedikit kekuningan. Setelah sedikit garing, terbalikkan adunan. Masak untuk beberapa minit lagi, kemudian bolehlah ditutupkan api. Hidangkan pai Maggi mee bersama dengan sos cili. Resepi yang seterusnya adalah tulang shiitake. Menu hidangan utama ini sesuai dimakan dengan nasi ataupun dicicah dengan roti. Bahan-bahan yang diletakkan di dalam resepi ini sedikit berbeza daripada resepi-resepi tulang yang sedia ada. Bahan-bahan yang diperlukan adalah setengah kilo tulang rusuk, 8 hingga 10 biji cendawan shiitake kering, 4 hingga 5 biji bawang putih, 6 biji buah pelaga, 1 kelopak sayur asin, 1 sudu kecil margarin, 1 sudu besar keju mozzarella, 1 biji telur, sedikit tauge, 1 keping tofu, setengah sudu besar lada hitam, sedikit garam dan serbuk perisa. Akhir sekali 1.5 liter air dan juga 500 ml air suam. Jom kita siapkan bahan-bahan. Rendam cendawan shiitake di dalam air suam. Tunggu sehingga cendawan menjadi kembang. Potong kecil-kecil, kemudian dikisarkan bersama bawang putih. Kisar kasar-kasar sahaja cendawan, jangan terlalu halus. Untuk tofu pula, gorengkan ia sehingga garing. Kemudian potongkan kecil-kecil. Potong kecil-kecil lobak asin. Bersihkan tauge dan buangkan akarnya. Lada hitam pula kita tumbuk kasar-kasar. Kita teruskan untuk memasak pula.
Panaskan kuali dan tuangkan 1.5 liter air. Masukkan tulang dan rebus sehingga empuk. Boleh tambahkan lagi air jika tulang belum lembut lagi. Masukkan buah pelaga dan juga sayur asin. Kemudian masukkan cendawan yang telah dikisar, kemudian kacau dengan sebati. Masukkan margarin dan juga keju mozzarella. Biarkan ia mendidih untuk seketika. Masukkan lada hitam. Boleh tambahkan lagi lada hitam jika suka. Kemudian tambahkan tofu. Biarkan ia merenih untuk seketika lagi. Tambahkan garam dan juga serbuk perisa. Tambahkan telur dan biarkan ia merenih untuk seketika lagi. Akhir sekali, masukkan toge dan boleh tutupkan api. Tulang shiitake dah pun siap. Untuk menu sayur pula, kami tunjukkan petola pais. Bahan-bahannya adalah 1 batang sayur petola, 1 keping daun pisang, sedikit bahan perisa. Saya menggunakan stok pekat vegetarian Maggi dan beberapa batang lidi. Kita siapkan bahan-bahan dahulu. Kupaskan petola dan potong menjadi 6 bahagian. Sapukan bahan perisa di atas petola. Letakkan sayur di atas daun pisang, bungkuskan dan kemaskan dengan lidi. Panaskan kuali lepir. Kemudian letakkan sayur. Tutupkan kuali dan masak selama 2 minit. Setelah 2 minit, terbalikkan sayur dan masak untuk 2 minit lagi. Petola pais dah siap. Seterusnya, kami akan tunjukkan cara untuk membuat cucur payak. Ia sesuai untuk sarapan pagi dan juga minum petang. Jom kita lihat bahan-bahannya. 4 sudu besar tepung gandum, 1 sudu besar tepung beras, 500 gram udang kecil, 1 biji kentang, 1 biji bawang besar, 1 biji telur, sedikit daun sup, sedikit daun kucai, 1 biji cili segar, sedikit garam dan serbuk perisa, sedikit serbuk kunyit, sedikit air, akhir sekali minyak masak. Jom kita siapkan bahan-bahan.
Kupas kulit udang, cuci dan bersihkan. Kentang dipotong dadu. Bawang besar pun dipotong dadu. Potong kucai 1 cm panjang. Iris halus daun sup. Cili pula diracik halus. Sediakan mangkuk besar. Masukkan tepung gandum. Masukkan tepung beras. Masukkan udang. Masukkan kentang. Masukkan bawang besar. Masukkan daun sup dan juga daun kucai. Masukkan telur. Masukkan garam dan juga serbuk perisa. Masukkan serbuk kunyit dan juga cili. Akhir sekali masukkan sedikit air. Kacau sebati ke semua bahan-bahan. Adunan pun dah siap sekarang. Bolehlah kita mula menggoreng. Panaskan minyak di atas api sederhana besar. Cedokkan adunan lebih kurang dalam setengah sudu besar. Goreng sehingga kuning keemasan. Setelah itu bolehlah ditoskan. Hidangkan bersama sos cili. Resepi kita yang terakhir adalah snack popiah bubuk. Resepi ini paling mudah untuk disediakan. Mari kita lihat bahan-bahannya. Beberapa keping kulit popiah, 1 biji telur, sedikit serbuk perisa, 1 keping kepingan rumpai laut, sedikit udang kering dan sedikit daun parsley kering. Kita siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Potong kulit popiah di dalam ukuran yang lebih kecil. Potong kecil-kecil rumpai laut. Kemudian masukkan serbuk perisa di dalam telur. Kacau telur sehingga sebati. Bahan untuk inti pun dah siap. Jom kita ke langkah yang seterusnya. Sediakan berus untuk menyapu telur. Sapukan telur di atas kulit popiah. Kemudian taburkan kepingan rumpai laut, udang kering dan juga daun parsley kering. Jangan letakkan terlalu banyak bahan-bahan inti. Setelah siap semuanya, bolehlah kita mula menggoreng. Panaskan minyak di atas api sederhana sahaja. Masukkan kulit popiah dan goreng sehingga sedikit kekuningan. Snack popiah bubuk pun dah siap. Selamat mencuba kesemua resepi yang kami sediakan untuk video kali ini.
Thank you for watching.